Tanpa melengahkan masa majlis, dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Muhammad Datuk Haji Muhammad Amar untuk menyampaikan ceramah sekaligus menjawab isu gadai tanah di negeri Kelantan. Dengan segala hormatnya Muhammad Datuk dipersilakan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya dihormati kursi majelis, Yang Muhammad Datuk Muhammad Nasruddin bin Daud, Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan, merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Meranti, Yang Muhammad Datuk Dr. Fadli bin Hassan, ahli Esko Kerajaan Negeri, merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Temangan, Yang Muhammad Haji Zulkifli bin Mamat, Setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri, ahli-ahli yang berhormat, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana walaupun berambak dengan bola, tapi kita dapat juga berada bersama-sama pada malam ini dalam suatu majlis yang kita panggil penjelasan tentang isu gadai tanah. Ya, pada pandangan saya sebenarnya tidak perlu untuk kita siapa buat majlis penjelasan seperti ini, kerana perkara ini sebenarnya bukan isu. Orang putih kata isu ni ialah non-isu, perkara yang sebenarnya bukan isu. Kalau kita tidak ada niat yang tidak baik dalam hati, dan kalau kita memahami latar belakang peristiwa ini, tidak ada orang yang akan menjadikan perkara ini sebagai isu. Tapi oleh kerana pilihan raya dekat, itulah hal besar sekali. Kerana pilihan raya ini semakin hampir dan Barisan Nasional merasa tertekan dengan suasana politik yang ada. UMNO terutamanya yang menjadi tunjang kepada Barisan Nasional sedang menghadapi cabaran yang amat besar dalam politik negara pada hari ini. Daripada laporan-laporan yang sampai kepada kita dan juga maklumat-maklumat yang ada, harapan UMNO untuk bertahan dan juga Barisan Nasional untuk mempertahankan kuasa dalam politik ini ialah 50-50. Itu keadaan yang berlaku. Jadi sebab itu dia mesti mencari gapo saja perkara yang berlaku dan dijadikan sebagai isu besar dan dijadikan tajuk utama dalam akhbar. Kalau amba boleh buat ibarat mudah, ibarat orang lemah. Bila orang lemah ni, dia tengok asal ada napung. Asal ada benda napung, dia sambar, dia gantung. Kalau kena batai kayu. Kalau kena buahnya. Kalau kena kepala tahi pun dia ramah juga. Itulah ibarat. Orang bila lemah, dia tak ada nak mikir gapo asal napung je. Jadi lo ni, UMNO ni ibarat orang lemah duk tengok bagian napung. Bagian napung. Kalau nasib baik, kena buahnya kotak. Nasib tak baik gak, boleh hok kuning tu. Dan banyak benda hok dia duk gatal lah ni, benda hok kuning. Benda yang tidak boleh dipertahankan. Sebab tu ambo sebut, ambo sebenar tak berapa nak ceramah pasal ambo agama dah. Hari Jumaat apa ni? Di dataran ilmu tu ambo jawab banyak perkara dah. Kalau tidak bahasa bengung pahal dah ambo royak tu. Tapi oleh kerana UMNO ni bahasa bengung, bahasa benuk. Sebab tu payah kita nak kira. Supaya kecek dengan orang tuli. Tak cakap royak kita, hanggut saja tak tahu penatap berapa. Jadi inilah ibarat
keadaan yang kita hadapi pada hari ini. Sebab benda ni bagi jelas. Bagi jelas. Dua isu yang dia sebut, yang ambil bak tanah dulu. Dua isu yang dia sebut ni ialah pertama gada tanah. Bui tanah kepada syarikat. Yang kedua unsur rasuah. Ni dua perkara. Dah ni bukan baru. Kalau tuan-tuan ingat beberapa bulan yang lepas, dia pernah memainkan isu tanah Rizak Melayu di Gadai di Kelantan. Kerana dia tahu kita orang Kelantan ni yang mula sampai hari ni isu yang menjadi sensitif kepada kita orang Kelantan yang mula sampai hari ni ialah tanah dengan balok. Itulah isu yang dia tahu yang menjadi, bila sebut benda ni orang Kelantan nakak lalu. Itu sifat. Jadi lo ni dia nak cari kesalahan KJN ni boleh kata tak ada. Kita bertahan 22 tahun lebih di Kelantan ni, alhamdulillah. Tuhan bui pimpinan kita, wakil-wakil rakyat kita ni, alhamdulillah setakat ni tidak buat benda yang bercanggah dengan undang-undang. Alhamdulillah, ini satu pencapaian yang besar. Sebab tu dia nak jumpa dengan rakyat, nak suruh rakyat tukar KJN ni tak ada alasan. Dia nak kata KJN ni tak juru, KJN ni jahat, tak ada. Dia nak kata dulu main cerita pembangunan, lah ni orang boleh tengok belakang. Hak dia kata Kelantan tak ada membangun ni menata ni, hak kita duduk dalam ni. Kenapa dia nak panggil kalau tidak pembangunan ni? Hak kita duduk dalam ni. Kalau tidak pembangunan lagi, kenapa dia? Itu barang mudah ya. Jadi lah ni Nana tak tahu nak gambar satu, tubik lah dalam belok. Pisang lipat usah cukup. Nama belok tu pisang dok ni amo tak je jumpa selama ni. Baru jumpa ingat pisang tu moding. Temu dalam belok tu kutik. Sebab tu hamba kata dalam kuliah hamba bawa ni, lah ni utusan Malaysia, berita harian ni, serupa orang gila kutik siapa. Jalan asal jumpa barang, jaru patah, kacing baju putus. Pah kepepoh berkutik. Asal ada barang atas jalan, orang gila lah tu. Dia bawa beg atas belakang so, jumpa siapa tak kira, molek uduh kutik belakang. Jadi lah ni utusan Malaysia dengan berita harian ni ibarat orang gila kutik siapa. Asal temu siapa kutik, temu siapa kutik, temu siapa kutik, tak kira lah menatap gapo boleh kutik belakang. Tu ibarat paling mudah nak suruh kita faham. Dan semua ni kerana pilihan raya. Pilihan raya yang kemari tak lama lagi. Sebab tahun ni, tahun 2013 ni tahun pilihan raya. Kok mana pun dia tak boleh lari daripada pilihan raya. Nak buat, tak boleh buat, bubar tak bubar, 28 bulan 4 ni bubar dengan sendiri. 28 bulan 4 ni bubar dengan sendiri. Dia istihar kata istihar, kita tunggu 28 bulan 4 bubar dengan sendirinya. Dan dalam bila bubar dengan sendiri dari sudut perlembagaan, SPR mestilah mengadakan pilihan raya dalam masa 60 hari. 60 hari itu ialah paling lewat akhir bulan Mei tahun 2013. Jadi kok mana pun nak lari tak boleh. Nak kau tak sip pilihan raya. Jadi lagu mana nak berhadapan dengan pilihan raya? Sedangkan kajian yang dibuat UMNO dan Barisan Nasional sekarang ini menghadapi cabaran yang paling getir. Kalau tak kena hari bulan, hilang KJN. Hilang KJN di Malaysia. Dan benda ni tidak mustahil akan berlaku. Ini asas dia yang paling jelas. Jadi sebab itulah caranya ialah cari apa isu sekalipun, betul ke tak betul, ada bukti tak ada bukti, fitnah ke tidak, maka dia akan letakkan depan dan dipusing dalam TV, dalam surat khabar. Tubik TV, tubik surat khabar, habis segala orang berkecek. Tubik cerita tanah di isu Malaysia, amanah Haji Hadi. Di peringkat negeri Kelantan, isu tanah. Tanah ni, gambar ayat dah bawah ni, tanah ni benda nego. Isu hak dia sebut ni, soal boleh kongih, kongar tu tak jadi soal. Sebab urusan ni urusan nego. Antara syarikat dengan syarikat. Yi telah bui, KJN bui tanah kepada Yi, bukan setakat 10,000. Lah ni lebih kurang dalam 20,000 lebih.
KJL beri kepada YIK untuk diusahakan menjana hasil untuk menampung perbelanjaan YIK. Sebab YIK ni ada sekolah 92 sekolah di bawah tanggungnya YIK. Pelajarnya ada tidak kurang daripada 35,000. Cikgu saja ada 2,000. Belanja sebulan-sebulan bayar gaji, tak termasuk buat sekolah baru, tak termasuk beki, tak termasuk api air, ialah 6,5 juta. Sebulan 6,5 juta. Gaji saja kali dengan 12 bulan. Kira lah beratnya tanggungnya YIK. Ambo sebagai esko akhir bulan agak perlu semua. Pasal duk bimbang takut tak cukup PT. Nak bayar 6,5 juta. Tiap-tiap kali akhir bulan perlu sejuk, perlu. Pasal takut tak tubik PT tu. Moga kita tahu KJL kita bukan KJL yang mewah, yang kaya. Dan inilah sebab KJL ni bui tanah kepada agensi. Tak sekira lagi yakin ke apa tu, kita ambil YIK saja. Kerana inilah benda dia. Jadi tak bakitlah tanah di wika syarikat kau gapo sebab bui itu bui kepada YIK. Ada setengah bui milik, ada setengah bui right to use. Tak bakit cerita wika syarikat. Bui tanah kau YIK, royak kau YIK, carilah jalan lagu mana boleh menjana hasil. Keedahnya pandai-pandailah. Jadi cara yang dia buat ialah cari orang yang boleh usaha ke tanah ni. Dan bila nak cari orang ni, kita tak cara Cina ke, Melayu ke, orang Siam ke, orang asli, tak ada masalah apa. Yang penting ada PT, boleh memenuhi syarat-syarat kita dan boleh bagi hasil kepada YIK. Tu asas dia duduk situ dulu. Sebab orang bakit bapa bui Cina, dah orang Melayu tak masuk. Mudah ya apa jawabnya. Bapa bui Cina, orang duduk sahabat bapa bui Cina, bapa tak bui syarikat Melayu, tak ada syarikat Melayu masuk. Tu mak isunya paling besar. Tak ada syarikat Melayu masuk. Sebab orang Melayu, habis PT duk main haji. Kita buka, siapa dia ada syarikat ada PT, masuklah. Tapi hak masuknya tak ada syarikat Melayu. Tu isu nombor satu sekali, kena faham. Pasal duk bakit sok khabar mana orang pas diri pun ada kecek. Bapa Wicina, dah Melayu tak masuk. Tu soalan, ya isu nombor satu duduk situ. Pas kita pula tak cara Melayu Cina, kita tak cara. Pas yang kedua kalau nak kecek ni. Salah kau kalau kita buat kira dengan Cina. Kita duk pergi beli supermarket tu. Tidak tak kira Cina. Di KB Mall mana semua tu Cina. Kita beli. Kita beli santuk apa semua Cina. Kapo kita beli beras beli gula kedai Cina. Jadi kalau hak tu tidak salah, salah apa kalau YIK berurusan dengan syarikat Cina? Sebab kita sendiri hari-hari pun beli mesin basuh kedai Cina. Beli peti sejuk kedai Cina, TV kedai Cina, beli beras beli gula kedai Cina. Jadi kalau kita boleh buat urusan harian lagu tu, apa tak boleh YIK berurusan dengan Cina? Tu isu kena jelas dulu. Ni bagai-bagai kena duduk situ. Patut ni apa dengan DAP? Kebetulan di AP. Kebetulan. Sebelum ni MCA pun ada. MIC pun ada. UMNO pun ada. Kita tak gagal apa satu. Sok khabar tak main isu. Ladang Sungai Rela tu siapa dia di belakang? Syed Mukhtar Al-Bukhari. Apa sok khabar tak jadi isu tok muka depan? Ada satu kawasan tu di Jeli tu, Yayasan Ubaidi. Yayasan Ubaidi ni milik anak beranak SO Ubaidillah, bendahari MCA. Mati dah dia. MIC, lah ni anak dia. Tu syarikat MIC. Dulu lagi, 2-3 tahun lepas. Bapa tak jadi isu dah sok khabar. Bapa beri alih hak bangun tu tak buat jadi isu. Bagi mudah ya tuan-tuan. Sebab tu bagi hamba benda ni bukan benda isu. Cuma kebetulan di AP. Pas di AP tidak orang. Tidak orang. Salah kau kalau di AP neganya. Pas salah kau kalau kita buat kira dengan di AP nya. Kalau dengan MCA kita boleh buat kira.
Dengan MRC boleh buat kira, dengan UMNO boleh buat kira, bapa tak boleh buat kira dengan DAP? Gapo salahnya? Pak kita bukan beri tanah dia ni sewa tanah pajak dengan YIK. Tanah diberi kepada YIK. Bapa wi ni mula-mula syarikat terajati. Bila syarikat terajati tak boleh buat, lembaga YIK batal. Lepas tu beri kepada Upaya Padu. Upaya Padu ni gi sekat jalan tak boleh gi. Dia cari orang ambil alih syarikat. Kita tak tahu masa tu. Kita tak tahu masa tu dia buat urusan nego. Bila selesai dia dua tu bicara, barulah mari maklum. Sebab dalam agreement tu rakyat kena maklum kepada YIK. Pertukaran pemegang saham. Jadi dia mari maklum kepada KJS, dia sudah ambil alih syarikat tu. Di segi secara pertukaran saham. Situlah baru kita tahu rupanya ngah dengan ngeh. Ngah dengan ngeh. Ngah komen dengan ngeh kuham. Jadi oleh kerana benda ni urusan nego biasa, business deal, kita tak ada kata gapo lah. Kita tak ada kata gapo, masuk dalam bok dulu, selesailah cerita. Bukan bui balok, syarikat ni bui tanah untuk tanah balok tu, bui ke syarikat lain. Dah tenda, KJS boleh piti banyak dah. Berhali duk gegel, tak okey boleh 1,5 juta. Hak tu aku ayat kamu, hak banyak, aku tak ada ayat kamu. Oh, tak okey nak ayat kau berheh boleh gapo ayat kau berehnya. Mu tunggu pilihan raya ni yang kita nak mampu dalam pilihan raya ni. Tidak gitu Tak okey nak ayat belakang kita boleh nego, nak ayat belakang habis. Tak boleh. Royak hak boleh royak. Ya. Ni dok gegel bodoh, KJS bodoh yi. Hak bodoh ni Kelantan berhali sore ya bodoh ya. Berapa go dah? Tu bagi kita kena jelas. Sebab tu hamba sebut dalam kuliah hamba baru ni, lepas ni siapa dia syarikat UMNO, kalau salah pemegang saham tu rosmah beti masuk pun, kalau cukup syarat kita lulu syarikat dia, tak ada masalah ke apa. Tak ada masalah ke apa satu bagi kita. Sebab semua ni adalah urus niaga secara sah mengikut undang-undang. Sebab tu malam ni yang mana rakyat, kalau tak berhati dengan penjelasan kita, lapor pada SPRM, kita buka pintu 24 jam, SPRM boleh siasat. Tak ada masalah kalau satu. Ambo tak takut sikit abuk, tu guru tak takut, kita tak takut sikit abuk. Pasal benda ni mengikut undang-undang secara sah, ada dokumen belakang fail tu, bila-bila SPRM boleh kita beri, kita tak susu. Kalau kita tak beri tengok, mendatai bereheng ya, kita tak beri tengoknya. Gapo kelah berehing, siapa nak tengok fire orang, nak soyak belakang, gapo dia. Kau SPR kita buka, tak ada masalah. Sebab kita tak ada benda, kita nak susu gapo. Nak kata rasuah, nak suruh Nizar, bila? Syarikat tu baru masuk baru ni. Nizar jadi Menteri Besar tahun 2008. Syarikat ni ambil alih tahun 2012. Berapa tahun? 2008 dengan 2012? Tidak 4 tahun. Lepas tu KJS Perak tak ada dah. Lepas mesyuarat apa pokok ilah dah KJS tu. Tak ada. Patutnya kalau benda ni rasuah, kita wih lalu 2008 tu. Ni dah KJS ilah baru wih. Tidak kagum orang panggil. Tu yang panggil mudah. Hanya nampak. Baca kat di segi tahun tu, kau buta kayu UMNO ni. Siapa tahu pun tak reti baca. Ni nak ayat sebab tu bagi apa bagi dia ada gambar satu. Kita buka. Dan memang kita tidak susu. Kita suka kalau SPRI masuk, SPRI boleh cek dan boleh jelas kepada masyarakat. Cuma kita tak nak ayat belakang kat orang ramai pasal tak ada pedoh kita nak ayat korek. Muka Fahir ni Fahir sulit. Bukan boleh cerita belakang. Tak boleh. SPRI dia ada kuasa. Dia boleh tengok lah. Dia cek lah engkau. Cek lah hari boleh. Hak lulus ni pula lembaga. Lembaga YIK. Duduk dalam lembaga tu. Bukan orang doga-doga. Bukan orang politik saja. Menteri Besar. Timbalan Menteri Besar. Datuk SUK.
pegawai keagamaan negeri, Datuk LA, ketua hakim syar'i, mufti Kelantan. Duduk dalam lembaga tu bukan bahasa jenis Ibrahim Ali, stopa mamak ke, gapo dah. Bukan bahagian gotu. Oh, bukan bahagian jenis lagu tu. Padai dah berkali. Tu bahagian tu bahagian jelas. Bahagian jelas. Sebab kita tahu dia ni tak ada isu. UMNO memang tak ada isu. Dia harap dengan benda ni lah, dia boleh jatuh kajian. Supaya cerita dulu, kan kita dengar ada 3 bulan, masalah ambil tanah rakyat. Setengah orang PAS sendiri pun terpengaruh dengan cerita ambil tanah rakyat di Hulu. Ambil rakyat dah mula ambil teredah. Tanah KJN ni, kalau kita terokok banyak mana, lama mana pun, selagi tak boleh gerak kita, bukan tanah kita. Tu kena jelas molek. Undang-undang, kecek undang-undang dulu. Kita rokok tanah KJN, mana-mana pun kita tanah dokong, tanah deria, boleh makan 3 keturunan pun, selagi tak ada gerak, bukan tanah kita. Supaya tino lah, gendo lah mutu gimana pun, selagi tak akad nikah, bukan bini kita. Tidak gitu Ambo gendo kata dah ustaz. Pas mana habis tepat dah, tepat hipone raya lagi, tepat bersih di belakang. Betul, tapi selagi tak akad nikah, bukan bini demo. Napa dah? Hak kena mutu cerita lain. Tanah dalam hutan pun lagu tu juga. Tanah lah berapa pun selagi tak tubik gerak secara undang-undang bukan tanah kita. Itu adalah tanah kerajaan. Kerajaan boleh bila-bila masa ambil tanah tu buat gapo pun sebab tanah kerajaan. Tak bakit cerita kerajaan rapah tanah rakyat. Tu kena faham dulu di segi isunya. Sebab ada orang rapah pun terpengaruh kecek kampung. Dia tak faham. Bila kita bayar deposit, tak jadi tanah kita. Supaya kita atas cicing gimini orang, tak jadi bini lagi. Jangan lepas buh cicing nak tidur dah, jangan. Jangan cicing tu buat tanda, ya. Selagi tak akan nikah, jangan kita biar tidur. Kita bayar deposit, pejabat tanah, kita baru tanda buh cicing jari baru. Tak jadi hak kita lagi. Ni kita ni bila kita bayar deposit, kita ingat hak kita dah. Hak tu jadi selahir sama dengan kerajaan. Pas kerajaan pula buat syarat mana-mana syarikat nak ambil tanah, nak buka tanah kebun di mana-mana seluruh Kelantan ni, pastikan tak ada penerokok atas tanah. Kalau ada orang kapur terokok tanah tu secara haram, syarikat ni kita beri pilihan. Sama ada kehek tubik tanah tu. Nombor 1 sekali kehek tubik tanah. Ataupun yang kedua beri tawaran kepada penerokok masuk sekali dalam projek. Yang kedua pilihan. Ataupun yang ketiga, bincang dengan penerokok ni bayar papasan. Suruh dia tubik bayar papasan. Inilah syarat KJN bui kepada mana-mana syarikat nak buka ladang di Kelantan. Tu kita kena jelas. Bukan asal dulu kan syarikat tu boleh buat gitu. Tak, ada kira-kira. KJN suruh syarikat ni pilihan kepada syarikat. Masalah yang berlaku di Kelantan hari ini ialah ramai orang yang terokok tanah di Gua Musen ni, orang ni terlibat dalam sindiket. Ni hak masalah yang kita hadapi di Kelantan. Kalau orang tu betul-betul rakyat susah, tak ada tanah, setakat ni KJN bui milik dia. Cuma tak boleh lah 20 hektar dia, bini 20 hektar, anak 20 hektar, habis bumi Kelantan ni. Kita kerak lah. Ni anak 20 hektar, tok laki 20 hektar, bini muda 20 hektar, bini tua 20 hektar, pak bini 80 hektar dah. Nyaknya selok KJN-nya. Tapi kalau betul-betul tak ada tanah sungguh, insya-Allah kita akan bui. Tapi dia kena bui bukti, dia telah terokok tanah tu sejak daripada bila ada surat menyurat dengan pejabat tanah. Hak berlaku hari ni masalahnya sindiket. Sebagai contoh di kawasan ladang Sungai Relat, hak yakin, hamba pergi sendiri 2 kali kita tengok. Terokok tanah sampai 12 hektar, sorang 8 hektar. Bila kita semuk, buat pendaftaran, majoriti yang terlibat tu penerokok Felda. Penerokok Felda. Penerokok Felda ni ada tanah, dah 8 hektar Felda bui ke dia.
Apa mari duk teroko tanah KJS pula? Yang kedua pula, sebahagian hak teroko tanah ni bukan orang Kelantan. Cek IC Terengganu. Mari daripada Terengganu. Pacek sikit lagi, Amenung pula. Allah. Ha. Ni nak ayat tu. Amo kecek bukan kecek kosong, semua kita ada bukti belaka. Datuk Ya Muhammad Datuk TFB di amanah oleh Tok Guru uruh masalah penerokai harian. Fail semua ada. Rekod ada dengan kita. Sebab tu kita boleh kecek. Hak betul-betul rakyat hak tak ada tanah sungguh, insya-Allah pergi jumpa Datuk TFB, kita akan selesai cara molek. Tapi hak jadi masalah di Kelantan, ni hak jenis sendikit, hak dia masuk sok khabar, hak gapo sendikit. Termasuk di Gua Musa, tubik dah sahabat, ketua cawangan ngepah, pakai pio. Hak ni jual tanah ke orang. Jual tanah ke orang. Berapa ribu seluk. Tanah tak tahu duk mana. Bui ke orang tu hak ni. Royak atas ketah gini-gini. Tanah tak tahu duk mana. Tanah KJS, tanah yakin. Ada gerai yakin tu. Jual lagi ke orang kampung. Hak ni hak duk geger tu biasa khabar tu biasa TV ni. Ni masalah kita hadapi di Kelantan. Nak royak ni nak suruh kita faham. Sebab kadang-kadang kita duk kecek apa, KJS pah. Sama-sama pah. Ambil tanah. Ni masalah kita. Setengah tu jadi orang tengah kepada syarikat. Cuba tuan-tuan fikir, kalau orang kampung terokok tanah, nak ambil pitih mana tanah 200 hektar nak terokok. Dengan kereta nyodok, dengan apa, nak ambil pitih mana nak bayar kereta nyodok. 200 hektar. Bila kita siasat, ada orang belakang tokek. Dia letak depan dia orang kampung 2-3 orang. Hak jun sewa nyodok dia, hak beli minyak dia, orang kampung duduk depan. Hak ni hak duk balas dengan kita. Hak tak tahu apa satu. Ni contoh tuan-tuan. Jadi semua ni dulu dia waktu jadi isu, Allah ni waktu cerita ni. Sebab apa? Sebab tak ada isu Kelantan. Orang Kelantan ni tak boleh main bak tanah sensitif. Sensitif. Jadi dia nak puduh kajian, nak puduh ke lain tak boleh. 22 tahun dah kita merintah Kelantan ni, alhamdulillah pencapaian terlalu banyak. Sehingga UMNO tak tahu nak gapo dengan kita. Tak tahu nak gapo dengan kita. Sebab itulah bila kita dengar cerita-cerita lagu ni, kita dapat penjelasan. Ambo nak royak sosok tak boleh sebab sebahagian daripada maklumat ni sulit. Maklumat rahsia kita tak boleh nak cerita ramai. Tapi untuk SPRM, kalau SPRM nak masuk, bila-bila masuk kita buka pintu. Kalau salah dia nak mari malam ni, pun pergi ambil koci dengan jaga tu, nak pergi buka pejabat I. Untuk SPRM. Tak ada masalah ke apa satu. Tak usah bimbang lah tuan-tuan. Sebab tu nak royak ke orang UMNO, seorang bola duk nyalok. Gila mu ni, gila kalau duk nyalok lama. Bola. Lapor ke SPRM, biar SPRM buat siasat teh. Kita akan royak belakang sosok, sampai Z, kita tak ada benda kita nak susu. Tak ada benda kita susu kelas. Sebab semua masuk dalam lembaga, pengurusi lembaga Tok Guru sendiri. Bukan orang dogo-dogo. Menteri besar Tok Guru kita duduk jadi pengurusi. Dalam lembaga ini, semua benda dulu dalam lembaga. Ambo tak ada kuasa seorang. Datuk TMB tak ada kuasa seorang. Pengaruh kau tak ada kuasa. Kuasanya lah lembaga Yayasan Islam Kelantan yang ditubuh melalui enakmen Yayasan Islam Kelantan. KJS Buti duduk situ tu. KJS Buti nak royak. Lepas tu okey, lembaga ni bodoh-bodoh belaka. Tak reti apa satu, tak tahu. Soal masalah DAP, royak dah tadi, kita tahu. Pemimpin DAP terlibat, tapi kita kira benda ni betul-betul bisnes. Dia dengan syarikat tu cerita dia. Dia DAP ke apa, tu masalah parti dia. Kita tak ada masalah ke apa satu. Dan kita banyak, hak jenis ambil alih ni bukan ni syarikat banyak, bawah yakin. Orang nego ni biasa dia, apa kita kereta, hari ni kita pakai, esok jual kat orang. Tidak gitu hari ni kita beli kereta, duduk sebulan, tak puas hati jual kat orang. Lepas kita beli kereta lain, orang tu beli. Sebab tu kadang-kadang sebutir kereta, 4-5 nama. Biasa yang nego, tanah ni pun lagu tu juga, projek, lagu tu juga. Sampai 4-5 ni tu biasalah, apa kita dia puas pakai kereta, jual. Orang ni rasa tak nak buh minyak, jual. Tak nak bayar rotek, jual. Lepas tu okay, kita nak sekat orang jual kereta. Nah bodoh. Bagi itu mudah lah gitu, yang mudah. Jadi lo ni hak penting
kita kena taruh kepercayaan kepada kerajaan. Tak ada apa-apa, rujuk kepada sumber yang sah. Ambo ada kalau esku berkenaan ada, pimpinan kita ada, rujuk kepada sumber-sumber yang sah. Jangan duk percaya dengan sok khabar. Baca boleh, tapi percaya jangan. Terutama musim law ni. Law ni memang utusan Malaysia terutamanya, dia rela dah tergelar dengan UMNO. Pasal sahih dia UMNO kuasai. The Star lagu tu juga MCA pemegang sahih dia. Sebab tu law ni oleh kerana pilihan raya dia tahu orang tak beli utusan Malaysia ni. Orang benci. Tapi kerana nak memenangkan parti Barisan Nasional, dia akan tulis. Kau dekat wilayah kau berat lagi. Nanti tengok tak percaya depan. Dia akan tubik kau berat lagi. Dan kita ni amun nak pesan kau repas sebab sebahagian daripada kita repas mudah sangat terpengaruh. Kita tak cakap pesan dah. Ambo pun oh mana kau tak berat ni tubik sak khabar ni. Berat apanya? Muka utusan Malaysia kita tahu dah tak pakar. Ni orang gila mai royak percaya benarlah kita ni. Kita kena letak dah kepala utusan Malaysia hari ni. Surat khabar utama ni sudah dalam bracket gila pasal pilihan raya dekat. Kena letak gitu ya. Tak boleh percaya, tak boleh gapo. Baca pun baca saja ya, tak percaya gapo satu. Hak boleh percayanya esoknya keputusan bola malam ni lah. Hak tu ya hak boleh percaya esok. Benar kalau. Hak lain terutama bab politik berhati-hatilah. Berhati-hati. Sebab kita tahu insya-Allah lah ni paling penting duduk molek dengan kerajaan. Ini perjuangan kita yang terakhir ni untuk menguasai Malaysia. Peluang ada di hadapan kita tuan-tuan, tapi kita kena duduk molek. Jangan kita rasa, boleh ke tak boleh. Insya-Allah kalau Tuhan wizi boleh. Kena duduk situ. Kena yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun apa mata, payah. Memang payah. Tapi kena yakin. Kau berat tekan ni, cek kita nak kau ni. Amo selalu buat jatuh pun kita ukah pokok. Naik pokok duku ke, pokok motel ke. Kalau temu dengan kenggak, cek dekat dengan buah. Tidak gitu Kenggak tak duduk di umbi pokok. Tidak gitu. Mana kalau kita ukah pokok, amo besok ukah pokok jangan buduk. Mula-mula lari turun seru, hayah marah. Apa turun dia kata? Kenggak babak. Mana usah mu dengan kenggak dia tanya. La ilaha illallah. Nya tanya boleh. Itulah ayah hamba-nya. Berani royak ni dia tak ada. Kalau dia ada tak berani royak. Dia boleh tanya mana besar mu dengan kenggak. Memang besar kita tapi tak tahannya ketik sakit. Jadi kalau kita temu dengan kenggak, temu dengan semua hitam, cek buah dekat. Jadi jangan turun sebelum kita boleh ambil buah. Pergi buah tu pas kalau glosor lagu mana pun nak nelah batu pun nelah gilah. Biar jatuh buah katakan nak jatuh dengan buah. Ni gak seru glosor nelah batu-batu buah tak boleh. Tak ada pasal dah. Biar tentu boleh dengan buah, jatuh dengan buah orang kata. Supaya silap, rebah mana rebah dengan buah. Rebah dengan buah. Orang silap buah semua, lari pun lari dengan buah. Tu orang silap. Mana lari tu dekat lari dengan buah, dia kata. Buah sungguh dua butir tu buat unggah tu. Jadi peluang ada insya-Allah. Peluang ada. Amun nak royak lebih perkembangan politik tak boleh nak royak sebab ada sebahagian tu tidak patut kita royak. Dah takut jadi agah kalau kita royak. Tapi insya-Allah janji Tuhan ni dekat. Dekat. Nabi dulu bila orang Islam diseksa di Mekah, belum pergi Madinah lagi. Belum biasa di Madinah. Belum pergi Madinah lagi orang Islam diseksa, diazab. Nabi kata sabarlah. Sabar. Nabi kata tunggulah masa Islam akan tegak. Dalam keadaan Islam ditekan di Madinah, di Mekah. Tak ada negara, tak ada gapo. Nabi royak dah sabarlah, dia kata akan sampai masa Islam ni tegak di muka bumi,
orang tidak takut berjalan daripada Mekah ke Hadramaut kecuali takut ke serigala yang akan makan kambing dia. Keamanan akan merata. Masa tu Islam ditekan. Tak ada kerajaan. Kita hari ni ada 4 kerajaan. Kita ada 4 kerajaan negeri hari ni. Kalau dulu zaman kita tak ada kerajaan sahabuk, kita berani lawan UMNO. Kita boleh berdepan dengan Barisan Nasional. Kita boleh tahan dengan ujian-ujian, dengan cubaan. Lalu kita ada 4 negeri dah ni. Takkan kita tak boleh benar. Takkan kita nak undur. Dalam keadaan kita ada 4 negeri nak undur, nak masuk UMNO. Zaman kita tak ada kerajaan pun kita boleh duduk dalam PAS, boleh bertahan dalam PAS. Toleh kapal satu pun tak apa. Ni ada 4 negeri molek-molek, kiri 500 nak lari nak sokong UMNO, menatai di bukan orang ni. Ni tuan-tuan. Mana keyakinan kita sebagai orang beriman kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala? Quran jawab, ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah olehmu, sesungguhnya kemenangan Allah itu dekat. Kita kau dekat lah ni dengar kemenangan. Cuma duduk comel ya dalam perjuangan, jangan rorak. Jangan terpengaruh dengan godaan. Duduk molek, jaga molek parti, istiqamah dengan perjuangan. Minta Tuhan tunjuk jalan yang benar. InsyaAllah kita boleh lihat sejarah akan berlaku dalam pilihan ke-13 nanti, insyaAllah. Ini keyakinan hamba, keyakinan pimpinan kita. Kalau tuan-tuan dengar ucapan Datuk Seri Presiden tahun lepas, dengan tahun ni, tuan-tuan akan nampak. Datuk Seri Presiden kecek dalam ucapan dasar tu, seolah-olah Putrajaya duduk depan mata. Kalau perhati ucapan dia waktu di Putih. Tahun lepas dia kecek. Ambo masa tu, kecek ni yakin. Tapi selepas ucapan dasar tahun lepas, kita tengok pergolakan politik berlaku dalam tanah air. Perubahan-perubahan besar berlaku di seluruh negara. Dari ni, waktu di Putih bawah ni, Datuk Seri Presiden kecek, ibarat seolah Putrajaya di depan. Tuhan buka kepada dia, keyakinan kepada dia. Jadi kita ni sebagai pengikut, penyokong PAS, kena duduk sekali dengan Presiden kita. Bersama dengan Presiden, keyakinan dengan Presiden, patuh kepada arahan parti. Jangan dua orang tak kal, jangan tukar siapa presiden kita. Ingat molek, orang PAS ada presiden dia, jangan tukar presiden. Biar reti. Dia tahu siapa presiden kita. Siapa yang patut kita patuhi, siapa yang patut kita hormat. Kita ada pok, turut pok kita, jangan turut pok orang. Bengong orang panggil kita ni. Ini tuan-tuan, insya-Allah kita minta doa dengan Allah SWT. Tuhan jaga perjuangan kita, beri hidayah kepada kita semua untuk bersama-sama menuju kepada kemenangan, insya-Allah. Dan minta Tuhan hancurkan perancangan-perancangan musuh, kilah semua lakon-lakon dia, hancurkan UMNO dan Barisan Nasional dalam pilihan ke-13 nanti, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.